Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Jadi kita sambung. Kita sambung balik kaedah pengawetan makanan. Tadi kita ada belajarkan lagi 2 cara baru. Jadi kita sudah belajar 5 kaedah pengawetan makanan. Jadi kita akan belajar lagi 2. Okay, so untuk video ini kita belajar pula tentang pemasinan ataupun pengasinan dan juga pelilinan. So, pemasinan ni paling senang adalah kamu kasih masin lah. Okay, kamu kasih masin, kamu punya contohnya ikan kah, kasih masin telur kah. Dan pelilinan paling senang kamu hafal adalah dia letak lilin. Okay, dia letak lilin. Waxing, boleh kira. Okay, so, sebab kalau kamu tengok dekat lilin, contohnya kamu kasih selaput satu benda dengan lilin, dia akan bersinar-sinar. Okey, jadi macam itulah. Bila ada makanan, contohnya buah yang kena lilin, dia akan bersinar dia punya permukaan. Jadi kamu tahulah, oh buah tu kena kasih lilin. Jadi pemasinan dan pelilinan ni adalah dua cara untuk kamu mengawet makanan. Okey, jadi kenapa kita awet makanan adalah bila kita ada makanan yang rosak, contohnya bau tidak menyenangkan, busuk, rasa tidak sedap, masam, berubah warna, kekuning-kuningan, contohnya macam sayur dekat gitu kan. Lepas tu berubah tekstur, berlendir, contohnya macam nasi gitu. Lepas tu ataupun berkulat, contohnya roti. Jadi benda-benda ni kita ada cara untuk mengawet dia, okey, untuk buat dia lagi lama. Kalau kita tidak guna cara pengawetan, lagilah lama, lagilah cepat, lagilah cepat barang-barang ni rosak, lagilah cepat benda ni berubah warna kuning, jadi masam, contohnya susu, lepas tu jadi bau, busuk dengan cepat. Tapi dengan pengawetan dia lagi lambat sedikit. Okey, jadi kita ada beberapa kan cara untuk mengawet. Kita sudah tengok penjerukan, pemukusan vacuum, penyejuk dinginan kan. Sekarang kita akan tengok pemasinan dan juga pelilinan. Okay, kita akan tengoklah salah satu. Jadi kita sudah tengok pengeringan dan pendidihan juga. Dan kita akan tengok contoh. Okay, pengasinan. So pengasinan paling senang cikgu cakap kamu kasih masin. Kamu kasih asin benda tu. Kamu letak garam. Okay, kamu letak garam. Macam contohnya, kalau kamu tu makan makanan yang terlalu masam, terlalu masin, macam banyaknya garam kamu letak. Macam tu. Jadi, kamu kasih masin makanan tu, kamu letak garam yang banyak. Okay, kamu letak banyak sangat garam, jadi dia akan jadi masin. So, bila benda ni masin, dia akan halang pembiakan mikroorganisma. Okey, dia menghalang pembiakan mikroorganisma sebab mengeringkan makanan dengan menyerap air dari makanan. Jadi contoh, kalau kamu ada ikan, okey, ni ikan lah contoh, okey, kamu letak garam dekat atas ikan ni. So, dia akan serap air daripada makanan. Okey, so sebenarnya dia adalah proses osmosis. Air dan juga kuantiti air dan juga tekanan air di dalam dan juga di luar proses osmosis, tapi nanti kamu akan belajarlah masa tingkatan. Okey, jadi dia ada salah satu daripada proses osmosis, air keluar masuk ikan disebabkan oleh garam yang kamu letak. Okey, jadi bila kamu letak garam, paling senang kamu hafal adalah dia serap air lah kan. Okey, dia akan serap air. Okey, jadi makanan tu akan jadi kering. Kalau kamu masih ingat, mikroorganisma dia hidup kalau ada air, ada udara, ada nutrien, ada asid yang sesuai. Jadi, bila kamu letak garam macam ni, maksudnya air akan diserap. Maksudnya tidak ada air. So, bila tidak ada air, tidak bolehlah si mikroorganisma ni pun hidup. Jadi, dia tidak boleh membiak. Okay, dia tidak boleh membiak. Sebab bila kamu letak garam, dia akan serap air. Tidak air, jadi dia tidak boleh membiak. Okay, so contohnya kalau kamu letak lobak putih lah, kamu letak garam. Okay, jadi air akan hilang. Paling senang adalah ikan masin. Okay, ikan masin.
Kalau kamu suka makan ikan masin, okay, you suka makan. Jadi kalau telur pun kau boleh buat juga telur masin. Ambil telur, letak dalam balang, letak banyak garam, air, okay, biar selama beberapa hari. Jadi kamu akan dapatlah telur masin. Kamu juga boleh buat biji buah gajus ataupun kacang. Kamu letak juga garam. Jadi kalau kamu pernah beli dekat kedai, kadang ada salted almond, salted pistachio. Jadi benda ni dengan letak garam, jadi mikroorganisme ni tidak boleh hidup sebab air dia tidak ada. Okay, ini contohnya macam ikan masin. Okay, ikan masin banyak. Okay, garam kamu letak. So contohnya macam ikan ni letak banyak garam atas permukaan. Bila ada garam maksudnya air tidak ada. Air kena serap. Jadi bila tidak air, mikroorganisme tidak boleh hidup. Sama lah juga macam manusia. Kalau kita tidak air beberapa hari, kita juga tidak boleh hidup. Jadi sama lah juga dengan mikroorganisme, mereka tidak boleh hidup. Bila tidak boleh hidup, mereka tidak boleh membiak. Mereka tidak boleh tambah. Kan? Jadi sebab itulah kamu guna cara ni untuk mengawet makanan supaya makanan lagi lama. So ni telur masin pun, okay. So telur masin pun kamu guna garam, okay. Jadi pengasinan ni macam mana? Kamu tambah garam yang banyak, okay, banyak ke atas makanan. Jadi disebabkan tu air akan kering daripada makanan, okay. Bila air tidak, okay, tidak ada air, jadi maksudnya apa cakap nama dia? Pembiakan mikroorganisme tidak akan berlaku sebab tidak air, tidak bolehlah dia hidup, tidak boleh hidup, tidak boleh dia membiak, tidak boleh membiak, tidak bolehlah dia bertambah. Okay? Jadi contoh kamu ada telur, ikan, buah, okay, sayur. Jadi benda-benda tu kamu boleh letak garam. Okay, jadi yang kedua, kita akan belajar pula sebelum cikgu bagi kamu latihan nanti. Jadi yang kedua kita akan belajar pula pasal pelilinan. Macam senang, mudah untuk kamu hafal ni, maksudnya dia kena letak lilin. Okay, kena letak lilin. So, senanglah. Bila makanan kena letak lilin, makanan tu akan berkilau-kilau. Dia akan berkilat. Jadi kamu boleh bezakan lah, ada buah apple contohnya, bila dia berkilat maksudnya ada lilin. Buah apple yang tidak kilat maksudnya dia tidak ada lilin. Okay? So macam mana kamu buat pelilinan ni? Makanan tu dia kena salut dengan lapisan lilin. Lapisan luar tu kena kasih salut dengan lapisan lilin. So dia melambatkan kehilangan air daripada buah dan sayur. Okay? Melambatkan kehilangan air daripada buah dan sayur dan dia dapat mencegah penumbuhan kulat. Okey, dan disebabkan ini buah-buah berkilat. Okey, disebabkan disembur ataupun dicelup lilin. Jadi contohnya kalau ada apple, ada limau, ada lemon berkilat-kilat daripada luar. Okey, berkilat-kilat daripada luar maksudnya ada pengawetan makanan melalui pelilinan. Okay, so benda tu senanglah kamu mau tengok, pergilah ikut ibu kamu, pergi beli groceries, pergi beli barang dapur, pergi beli buah, pergi beli sayur. Jadi bila kamu tengok berkilat, kamu cakap, oh ibu, kita ada belajar pelilinan. Jadi berkilat-kilat ni lah cara untuk kita buat makanan tu lebih tahan lama. Okay? Lebih tahan lama. Jadi kamu kena hafal ni lah. Ada beberapa buah dan juga beberapa sayur. Okay? Tomato, buah, apple, okay, limau, cili. Jadi dia menyalurkan makanan dengan lapisan lilin dan akan menjadi berkilau. Okay? Jadi kalau kamu tengok sini, kalau kamu tengok sini kejap, cara-cara pengawetan makanan. Jadi kamu letak dalam kaedah pelilinan, makanan disalut dengan lapisan nipis lilin. Dia tidaklah terlalu tebal. Jadi bila kamu cuci, okay, sebab itulah kamu kena selalu cuci makanan. Jadi kamu kena selalu cuci makanan dan barulah kamu boleh makan benda tu sebab satu ada lilin, satu lagi pesticides. Okay? Jadi bila kamu ada beli buah, kamu beli sayur, kena selalu bersihkan.
Sebab kita ada cara untuk awet dan juga kita ada cara supaya benda tu tidak cepat mudah rosak. Contohnya pesticide. Okay. Jadi benda ni akan mengurangkan kehilangan air daripada makanan. Jadi dia akan menambahkan hayat simpanan makanan. Tapi itulah kaedah pelininan ni boleh memudaratkan manusia. Jadi sebab itulah kita kena basuh betul-betul makanan kita. Buah, sayur, apabila kamu masak ataupun apabila kamu makan. Jadi contoh benda ni adalah tomato yang sudah buruk. Okay. So contoh kalau tomato ni ada lilin, dia akan ambil masa yang lama untuk rosak. Tapi kalau tidak lilin, lagi cepat. Contohnya, kalau tidak lilin mungkin 2 hari, maybe. Kalau ada lilin mungkin 4 hari, 5 hari. Okay? So macam yang kamu kasih beza adalah buah tu berkilau. Bila dia berkilau dekat sini, maksudnya dia ada wax. Okay? So apa-apa buah yang boleh kamu wax ataupun kamu lilinkan adalah contohnya apple, okay? Avocado, lemon, orange, anggur. Jadi benda-benda ni kamu boleh waxkan ataupun kamu boleh lilinkan. Jadi beza dia adalah senang bila kamu tengok anggur yang berkilau ataupun apple yang berkilau, lemon yang berkilau, limau yang berkilau. So maksudnya mereka ada lilin. Jadi selalulah basuh dulu buah kamu ataupun sayur sebab kita ada cara untuk mengawet dan benda ni kalau diambil selalu tidak basuh, dia boleh memudaratkan kita. Tapi kalau tidak, sebenarnya okey saja. Yang penting kamu kena basuh betul. Jadi kalau seperti biasa, kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu.